Kalau orang puji kita, kita tak berasa kita terpuji. Sebab kita tahu diri kita, hang puji aku sebab hang tak tahu aku siapa. Dosa aku banyak. Hak ni duk kena bawa pi merata ni. Pi di mana pun kita pi duk bawa diri ni, diri dosa ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun kita tu pemimpin yang baik, orang yang berilmu, orang cium tangan kita sekalipun, kita tak rasa kita tinggi. Kita tak rasa kita lebih. Kita tak rasa kita baik sebab kita tahu diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi pun kata, al-mar'u ya'lamu ma fika min nafsih. Seseorang tu dia lebih tahu apa yang duduk dalam diri dia. Orang tak tahu hal kita, kita lebih tahu hal kita. Yang paling tahu hal kita Allah. Lepas tu kita pun subhanallah sallallahu alaihi wasallam tak kenal diri kita. Kalau Allah tidak membersihkan kita, kita hak kotor ni, sallallahu alaihi wasallam hak dosa banyak ni, kalau Allah bersihkan kita, kenailah kita akan kita. Kalau dosa dia banyak, dia akan meliputi hati kita sampai kita tak kenal diri kita, punya kotor. Tapi bila mana Allah subhanahu wa ta'ala nak membersihkan kita, dia bersihkan hati kita sampai kita kenal diri kita. Jadi subhanallah, ni faedah taubat. Nak menyucikan hati tak macam menyucikan diri. Nak menyucikan diri balik lagi, mandi, sabun, ambil apa hak tonyoh-tonyoh tu. Kalau orang kata tonyoh, gosok tu kan. Jadi keluar lagi segar ya. Pasal dah bersih. Tapi hati kita tak ada alat nak bersih hati. Tak jual di Medin, tak ada jual kot. Di Medin tak ada, Tesco tak ada, semua tak ada alat nak jual nak bersih hati ni. Alat bersih hati ni duduk kat kita sendiri. Kalau kita rajin bertobat, bersihlah hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau duk biar hati kita duk macam tu, kotorlah hati kita. Bila hati kotor, bila diri kita kotor, dengan orang nak mau dekat, duk tepi kita, ya Allah, bau dia, ibu apa macam ni. Tak mau dekat orang busuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak sembahyang, tengok satu orang bau, ya Allah, tak mandi apa dia ni. Saya tak boleh hidup juga. Tuan-tuan pun tak boleh hidup barangkali. Nak angkat takbir lah, apalah bau dia ni. Kita piduk talai pula. Allah pasal tak boleh bau, tak boleh dekat orang busuk, orang yang kotor. Allah subhanahu wa ta'ala, kita tak boleh duduk dengan dia kalau hati kita kotor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang tak mesra dengan Tuhan tu sebab hati kotor, duk cari hal lain nak tolong selesai masalah dia. Mana boleh. Masalah tu Allah buat, Allah juga bagi selesai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kunci duduk pada Tuhan. Tiba-tiba cari kunci kat orang lain, mana jumpa? Tak ada lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi siapa-siapa yang hatinya kotor, tak jauh, tak dekatlah dengan dia, dengan Allah. Nak bagi dekat dengan Allah, perbanyakkan taubat, mengisafi diri, rasa diri berdosa. Allahumma salli ala sayyidina. Rasa diri berdosa itulah taubat. Faham tak? Rasa diri berdosa, di mana-mana kita pergi duk rasa aku dosa banyak, aku dosa banyak. Bila berasa dosa banyak, kita kata apa? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sehari berapa kali mengeluh astaghfirullahaladzim? Kalau banyak, semakin dekat. Kalau kurang, tak dekat. Kena banyak. Nabi kita sendiri tak kurang daripada 70 hingga 100 kali. Tu hak tu Nabi yang maksum, hak tak berdosa kecil, tak berdosa besar. Macam mana kita hak dosa kecil, berdosa besar ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai orang yang kenai diri dan rasa berdosa ni sampai dah menjejakkan kaki dalam syurga pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tetap duk ingat dosa dia.
Bukan di dunia ni, jejak kaki dah, pijak dalam kaki dalam surga dah, ingat lagi dosa. Allahumma salli ala sayyidina. Macam mana contohnya? Tuhan, aku berdosa pun engkau bagi aku masuk syurga. Aku berdosa pun engkau bagi aku masuk syurga. Sampai tahap tu, tu dah panggil taubat. Nah, siapa-siapa yang duk bawa diri dia, duk bawa hati dia rasa berdosa, tu mana dia bertaubat sepanjang masa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah Allah puji Nabi Allah Ayub, ni'mal abdu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayub ni sebaik-baik hamba, innahu awwab, banyak sungguh dia bertaubat. Jadi kita kata nabi-nabi ni mereka maksum, tiba-tiba mereka banyak bertaubat. Tu macam mana tu? Mereka tak berdosa kecil, mereka tak berdosa besar, tiba-tiba mereka banyak bertaubat. Tu macam mana tu? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dosa mereka pada anggapan mereka, faham? Dosa mereka bukan pada istilah Allah. Tuhan ni dia ada syariat dia. Syariat ni mana ada hak boleh buat, ada tak boleh buat. Benar hak tak boleh buat, jangan buat, dosa. Ada larangan tu dia panggil dosa kecil, ada larangan dia panggil dosa besar. Hak dosa kecil pun jangan buat, hak dosa besar pun jangan buat. Kalau buat dosa kecil kena taubat, buat dosa besar pun kena taubat. Tu dia panggil syariat. Nabi lepas sembahyang zuhur, lepas sembahyang zuhur, Nabi nak sembahyang sunat ba'diyah zuhur. Tiba-tiba ada sahabat berkata, Rasulullah, engkau ada tetamu Rasulullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila ada tetamu, Nabi pun tak sembahyang sunat ba'da zuhur, Nabi pergi layan tetamu. Layan tetamu ni dia tak boleh suruh dia balik. Tapi orang Kedah dia ada cara dia, Melayu, bukan Kedah, orang Melayu kot, tak tahu lah orang KL ni, nak suruh orang balik angkat ayam. Jadi kalau nak suruh balik cepat, dia main angkat cepat. Tapi adab melayan tetamu, sembang. Lepas tu kita pun rasa habis lah ni sembang ni, hak penting-penting habis, baru pergi angkat ayam. Ni cara orang Melayu melayan tetamu. Jadi bila orang dah angkat ayam tu kena faham lah, orang suruh balik lah tu. Ni tak faham juga ni, nak suruh angkat setekor lagi pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni pun tak kerti Melayu juga orang panggil ni. Jadi kena faham budaya orang Melayu, dan kena faham bertamu ke rumah orang, jangan menyusahkan orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, Nabi lain tetamu. Bila Nabi lain tetamu, jadi Nabi tertinggal sunat ba'diyah zuhur. Itulah Nabi kata astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nabi menganggap itu salah dia, sebab meninggalkan suatu tuntutan Allah, sedangkan Nabi melaksanakan satu tuntutan Allah yang lain. Sedangkan salah tak? Tak salah. Tapi Nabi anggap, Tuhan minta maaf Tuhan, aku tak boleh buat. Macam mana? Aku ni seorang aku ya. Hak ni lah aku nak bayang sunat, diri ni juga nak layan tetamu, mana boleh buat. Kalau kita dua okey, faham tak? Aku hak seorang ni bayang sunat, aku hak seorang ni pilihan tetamu, boleh lah. Tapi kita seorangnya buat macam mana? Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salah Nabi, anggapan Nabi hak tu lah salah dia, sedangkan bukan salah pada syariat. Bahkan kena faham, bayang sunat lain tamu, kedua-duanya tuntutan. Tapi tengok hak lama, hak mana lebih utama pada agama. Dia panggil, dalam istilah dia panggil fiqhul muwazanat. Fiqh menimbang hak mana lah yang lebih utama. Kadang-kadang orang tak faham, hak ni bayang sunat, hak tu melayan tetamu. Melayan tetamu tu hukum sunat ke wajib? Cuba jawab. Wajib melayan tetamu. Tiba-tiba duduk mayang sunat, Allahu Akbar, bagi salam, Allahu Akbar, duduk makin mayang sunat. Tamu duduk tunggu, tak habis lagi lah Pak Long ni mayang.
Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, orang yang bayar sunat tak layan tetamu kata orang tu tak tahu hukum. Pi layan tetamu. Sunat ni boleh qada, tetamu tak boleh qada. Kalau dia mai, kita tak layan, dia kata aku tak mai dah rumah dia ni. Sampai kemat aku tak pergi dah rumah dia. Jadi makna tak boleh qada. Kena pergi pujuk pula mai rumah. Hari-hari tu minta maaf, saya tak reti lagi, kita ada ilmu nak bayang sunat. Ni pergi balik rumah saya nak layan, saya nak layan elok ni. Dia kata tobatlah hop, aku tak layan, aku tak pergi dah. Hang buat kat aku macam tu. Payah kalau tetamu berasa hati. Jadi kena faham, mana tetamu ni wajib kita layan. Begitu.